guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semuanya? Aku harap korang semuanya sihat walafiat, okey. Lama dah aku tak update kan video baru. So maklumlah, dalam keadaan sekarang ni yang orang kata apa, corona tengah meningkat ni, aku ni pula asyik tak berapa sihat lah. On off aje lah demam. Jadi kalau aku tak upload tu maksudnya keadaan aku tu tak berapa sihat lah ya guys. Okay guys, malam ni adalah episod yang ke-16 kan. So malam ni tajuknya adalah sihir makan diri sendiri. Okay, aku lanjutkan cerita je lah. Okay guys, ada satu orang mamat ni, nama dia, aku kenal nama dia Eddie lah kan. Mamat ni dia bekerja di tempat pusat karaoke lah yang terbesar lah gitu. Kerja si Eddie ni pula dia sebagai macam orang kata bodyguard jaga kat tempat situ lah. Okay, lagi satu, tempat Eddie ni bukannya saja tempat karaoke saja. Dekat sebelah tempat dia tu juga, kat situ juga ada juga tempat orang kata perkhidmatan GRO. Okey, kebanyakannya pula gadis-gadis yang bekerja di situ, ada di antaranya gadis daripada Thailand, China, tak ketinggalan juga daripada Indon, dan selebihnya daripada gadis-gadis tempatan lah kat situ. Okey, dalam pada tu aku nak cakap apa daripada Eddie ni rapat lah dengan seorang girl GRO kat situ. Okey, aku namakan dia ni Ina je lah ya. Okey, Ina ni kan dia berasal daripada Indonesia, dari Medan. Okey, orangnya cantik lah, memang cantik lah. Lepas tu kira dia dekat situ dia jadi kira top girl lah, top girl yang paling tip top lah kat situ. Banyak customer lah, customer dia ada customer VIP yang special lah. Rupa paras Hina ni kan, cantik dia tak pada dengan umur dia tau. Sebab umur dia ni kita boleh panggil dia macam umur dia kita boleh panggil dia kakak lah. Tapi bila kita tengok dia, kita tak boleh nak panggil dia kakak. Sebab apa? Sebab dia terlampau cantik. Terlampau aura kecantikan tu menonjol macam umur gitu, 20 gitu kan. Kau fikirlah sendiri kan, kalau dah umur dia 40 katakan lah, lepas tu tiba-tiba kau tengok muka dia macam umur 20 tu, faham je lah. Okey lah. So Ina ni dia merantau lah, datang ke Malaysia ni seorang-seorang, dia tak ada saudara mara pun. Lepas tu pula perangai si Ina ni, dia pun kurang bergaul dengan sesama kawan dia yang kat tempat kerja pun dia tak bergaul. Dia hanya rapat dengan Eddie. Itu pun sebab mungkin Eddie ni peramah kot agaknya lah kan, sebab tu dia rapat kan. Lepas tu lagi satu tabiat pelik Ina ni, dia tak pernah nak makan kat luar. Kalau nak makan pun dia akan bawa bekal daripada rumah. So mula-mula si Eddie ni ingat dia ni nak jimat lah kan. Tapi kadang-kadang bila orang lain nak belanja pun, Ina ni bagi macam-macam alasan nak mengelak makan. Eddie pun pelik lah kan, dia cuba-cubalah orang kata tanya-tanya Kak Ina ni kan. Bodek Ina ni pun bercerita lah. Itu pun pas dia pun suruh lah Eddie tu berjanji, bersumpah berbagai lah kan. Dia cakap jangan, kalau dia dah cerita ni janganlah cerita dengan orang lain kan, hanya dia dengan Eddie je yang tahu kan. Okey, rupanya si Ina ni memakai susuk dan mengamalkan serba sedikit ilmu pengasih dan penunduk.
Punca dia tak mau makan makanan luar. Dulu dia pernah nanya kawan baik dia sendiri, pantang susuk ni adalah sayur keladi. Terus jugalah kan si Ina ni merana bila kena Dajjal, sampai kena balik ke tempat asalnya untuk berubat baru elok semula lah. So lepas tu dia datang balik ke tempat kerja dia lah sini. Menurut Ina, dia terpaksa buat semua tu sebab nak cari nafkah, pasal nak tanggungan dia tu banyak kat kampung. Ina ni pun tak minum arak and bangsa orang yang berjimat cermat lah. Ina ni selalu cerita kat Eddie yang dia ada impian satu hari nanti bila adik-adik dia dah habis sekolah, dia nak balik kampung, buka kedai dan berkahwin dan mulakan hidup baru. Itulah impian dia. Okey, disebabkan Ina ni top girl kat situ, maka banyaklah kaum sejenis dia yang dengki lah kan. Yelah, hari-hari si Ina ni ada je orang chop dia, orang nak lah kan, bergulang-gulang kan dengan dia kan. Sedangkan dia orang yang lain tu duduk melanguk je, tak ada customer kan. Dalam banyak-banyak yang dengki ni, ada seorang yang datang satu kampung dengan Ina. Aku bagi nama dia Neng je lah, senang kan. Okey, Neng ni tahu yang Ina ni memakai, pasal dia pun pakai juga kan. Tapi kira dia punya tak berapa power lah, kurang lah berbanding dengan Ina. Macam Ina punya power dia memang orang kata 4 kali ganda lah. Kan, yang si Neng ni lah yang mendajalkan si Ina ni, yang pasal sayur keladi tu. Yang Ina ni langsung tak bertegur. Dia tak bertegur lah dengan si Neng ni. Macam tak puas hati je lah. Kalau ikutkan umur, Neng ni muda lagi. Tapi kenapalah Ina juga yang laku-laku. Biasalah manusia kalau dah bertuhankan syaitan kan, macam tu lah panggilnya kan. Tapi si Neng ni dia tak, orang kata dia tetap macam dendam lah dekatnya si Ina ni. Dia tetap tak berputus asa, dia tetap nak dengki lah kan, nak mencelakakan si Ina ni kan. Dia pun tengah cari juga macam mana caranya, sebab si Ina ni kan dia dah tak nak langsung jamah makanan luar kan. So Neng ni tak dapat lah nak ambil kesempatan kan, nak dengki kan dekat dia kan. Pasal si Neng ni dia tahulah kali ni kalau si Ina ni terlanggar pantang lagi sekali, makanya kan sampai bila-bila lah muka si Ina ni akan cacat seumur hidup lah. Jadi dia ni pun ambil keputusan, si Neng ni ambil keputusan lah, pura-pura nak balik kampung kan. So bila sampai kat kampung, dia tetap lah tanya kat kawan-kawan dia, merisik lah si Ina ni pakai ilmu apa kan, untuk pantang larang ilmu tu apa benda. Dia mencari tahu lah kan, tak puas hati kan, sebab dia nak mencelakakan si Ina ni. Lepas tu, selain daripada tak boleh makan keladi, risik punya risik, si Neng ni pun dapatlah tahu yang si Ina ni pun pantangnya tak boleh kena langkah kat bahagian kepala atau lalu celah kaki orang lain. Dia dah dapat tahulah rahsia tu. So Neng ni pun rasa macam puas lah. So dalam pada masa dia dah tahu kan rahsia tu, dia memikirlah macam mana dia nak melangkah si Ina ni kan. Memang susah lah sikit, pasal Ina ni orangnya kan tinggi je kan. Yelah, dengan lepas tu dia pula tak minum arak kan. Nak nak mendadah kan, nak isap dadah jauh sekali. Fikir Neng tu fikir lama jugalah kan. Kebetulan pula, jadikan cerita, satu hari ni si Ina ni dia dapat customer, kebetulan sebilik pula dengan si Neng ni. So Neng ni pun mulalah nak jalankan rancangan jahat dia. Nak dijadikan cerita pula, customer tu pada malam tu sebelum tu
makan-makan lah, macam PSTC macam tu, ajak joget-joget lah, menari kan, dah hayal kan. Masa Ina ni ke toilet, si Neng ni pun ambil lah kesempatan, dia sengaja masukkan serbuk PSTC tu dalam air minuman si Ina ni kan. So Ina ni tak tahu kan, dia tak tahulah dalam air tu air dia ada apa. So dia minumlah air. Tak lama kemudian Ina ni mulalah rasa pening sampai tak boleh nak berdiri dengan betul. Just customer ni pula, bila nampak Ina ni dah hide, dia orang pun tariklah Ina menari dekat depan. Yang si Ning ni pun ikutlah menari sama. Tengah menari-menari ni, si Ina jatuh terduduk kat lantai. Pasal memang dia dah terlalu pening. Yelah, tak pernah kena benda-benda macam tu kan. Masa tu lah pula si Ning ni ambil kesempatan, dia pun teruslah langkah kepala si Ina ni. Sebaik saja kena langkah dengan Ning, si Ina ni tiba-tiba menjerit dengan kuat. Semua dalam bilik tu tergamam seketika. Ning ni dia tersenyum lah, duduk kat tepi tu tersenyum tengok Ina ni menjerit. Ina ni dah meraung sampai tekuk-tekuk muka dengan tangan. Yang customer ni pula datanglah dekat Ina, nak tarik tangan Ina. Yelah, mana tahu dia menjerit pasal tercucur rokok ke apa ke kan. So bila dapat je tarik tangan Ina tu, customer tu pun, apa orang kata, dia pun terlompat dan menjerit lah. Customer tu pula melompat dan menjerit. Apa tahu? Sebabnya bila dia tengok muka Ina tu, tiba-tiba dia penuhi dengan benjolan kecil-kecil yang mengandungi macam darah anak-anak gitu. Lepas tu bau macam hamis-hamis macam tu. So muka Ina tu kira dah berubah lah, jadi macam orang tua macam tu. Bila dah kecoh-kecoh macam tu, customer ni pun panggil lah si Eddie untuk bawa Ina ni keluar lah kan, hantar dia balik. So Eddie pun memang betul-betul jugalah terkejut dengan perubahan Ina. Masa dalam perjalanan balik tu, Ina ni asyik menangis je sambil cakap muka dia ni pedih sangat-sangat. Eddie cadangkan untuk bawa Ina ni pergi klinik lah kan, pergi check lah. Tapi Ina ni cakap tak payah lah, dia tak nak kan. Dia suruh Eddie hantar dia balik je. Lepas kejadian tu, Ina langsung tak bekerja lagi. Yang Neng ni apa lagi, happy lah, benar-benar happy lah kan. Pasal Ina dah tak ada, dia lah yang jadi top dekat situ. Walaupun Ina ni dah tak kerja, tapi dia still contact lagi lah dengan Eddie, tanya apa khabar apa semualah kat Eddie kan. Lepas tu tak lama macam tu, Eddie dapat tahu yang Ina ni dah balik semula ke kampung halaman dia lah. Pada masa kejadian tu, masing-masing pun dah lupa lah kes Ina ni. Eddie pun dah lost contact dengan Ina. Satu hari tu Eddie ternampak lah kelibat Ina ni berjalan masuk ke toilet star. Eddie ni pun happy lah nampak Ina. Dia pun terjerit-jerit lah panggil Ina, tapi Ina ni langsung tak menoleh. Eddie ni pelik lah, tapi dia fikir lah mungkin Ina tak dengar kot. Dia pun sibuk sikit hari tu, so dia ingat nak jumpa Ina lah masa balik kan nanti. Masa tutup, dia tercari-cari Ina ni tapi tak jumpa. 2-3 hari lepas tu, tempat kerja Eddie ni digemparkan lah dengan histeria bila beberapa orang girl yang bekerja di situ tersempak dengan Ina. Katanya diorang terjumpa bersolek kat dalam tandas toilet. Tiba-tiba Ina ni masuk. Diorang pun tegur lah. So diorang ingat Ina ni dah kembali bekerja, tapi Ina ni tak menyahut sepatah pun. Dia diam je, tunduk aje. Lepas tu dia basuh tangan kat sinki. Lama jugalah dia macam tu. Yang kawan ni ingat Ina tak sihat, lalu dia panggil-panggil lah Ina banyak kali. Lama gak lah Ina ni tunduk je. Baru dia nak angkat je muka. Bila Ina ni angkat je muka dia, tiba-tiba muka dia tu dah jadi macam berulat-ulat, berdarah, nanah, busuk lah. Budak yang menegur tadi tu menjerit lah kan, macam histeria, ketakutan lah kan. So
kecoh lah pasal kes Ria pula. Pada masa kejadian tu Ning ni tak ada, sebabnya dia bercuti balik kampung. Lepasnya si Neng ni naik kerja je. Dia pun rasa pelik lah kan, kenapa pula budak-budak ni kalau nak pergi toilet je kena pergi ramai-ramai kan. So dia tanyalah dengan budak-budak kat situ. Lepas tu budak-budak tu pun cerita lah yang apa, dia orang ada nampak si Ina ni kan dekat toilet tu. Lepas tu si Neng ni dia gelak lah, dia ketawa apalah. Dia kata korang ni, mungkin dia cakap lah, mungkin kawan-kawan dia ni macam apa, macam bayangkan mungkin macam tu lah. Dia cakap alah, ataupun mungkin kawan-kawan dia ni saja nak menakut-nakutkan si Neng ni lah. So dia Neng anggap macam tu lah kan. So okey, jadikan cerita pada satu hari tu waktu Neng ni dia nak balik tempat tu dah, tempat kerja dia kat tutup tu. So dia terpaksa lah patah balik kan. Sebab apa? Dia tertinggal beg duit dia kat dalam loker. So dia naik lah dekat atas tu kan, sorang-sorang. Lepas tu terkia-kia lah dia ke loker dia tu. Tiba-tiba tu dia terdengar lah bunyi kasut tumit. Dia jalan ke arah luar tu, nak naik ke atas bilik start tempat loker dia tu lah kan. Langkah kasut tu lambat-lambat aja gitu menuju kat dekat tempat dia lah si Neng ni. So lepas tu dia ni pun kepo juga. Kalau dah nak ambil beg duit tu, ambil lah cepat-cepat kan. Tapi dah nak ambil beg duit tu, siap menoleh juga. Dia menoleh kat pintu tu, dia nak tengok siapa yang masuk kan. Okey, lepas tu bila dia menoleh je dekat depan pintu tu, alangkah dia punya terkejutnya si Neng ni. Sebab apa? Sebab dia nampak dekat pintu tu siapa? Dia nampak Ina. Dia nampak Ina berdiri dengan mata yang tajam tengok dia tu, dengan muka yang orang kata dah berulat-ulat, bernanah, berdarah-darah gitu kan, menatap wajah dia tu. Menatap dia. Apa lagi, si Neng ni pun pengsan lah. Nak melangkah lari 1000 tak sempat lah, terus pengsan. Lepas tu kawan dia ni pun pelik lah kan, apa salah si Neng ni tak turun-turun. Dah lama nak kata nak ambil beg duit tapi tak turun-turun. So kawan dia pun pergilah tengok Neng ni dah pengsan, tak sedar diri kat lantai. Lepas tu diorang pun angkat lah, bawa Neng ni pergi klinik. Okey, lepas kejadian Neng tu tersempak dengan si Ina, Neng ni kan, orang kata dia dah jadi macam orang dah tak betul lah, asyik meracau je. Lepas tu terketar-ketar macam dia takut sesuatu lah kan. So housemate Neng ni dia call lah keluarga Neng ni kan, suruh ambil si Neng ni bawa balik kan. Sebab yelah, pun kalau dia dekat sini pun dia tak boleh nak bekerja kan. So keluarga dia pun datang lah ambil si Neng ni, bawa balik lah kan. Akak dia pun tanyalah apa punca Neng ni sakit. Housemate dia pun ceritalah pasal Neng ni dia tersempak dengan Ina. Lepas tu mengucap panjang lah Kak Neng ni bila dia dengar nama Ina, kerana menurutnya kakak si Neng ni, Ina yang ada kat kampung tu, sebenarnya dia dah meninggal. So sebab dia meninggal tu akibat dia menderita lah perbuatan daripada si Neng ni kan tu hari. Dia meninggal kat kampung. So jalan cerita yang kita dapat ni, si Neng ni dia orang ibarat cakap macam hukum karma lah kan. Dia buat busuk hati, dengki, khianat lah dekat si Ina. Last dia jadi macam tu, tak betul. Okay guys, aku mohon maaf andai kata kalau kekurangan tu, aku mohon maaf banyak-banyak kat korang. And then yang penting jangan lupa di like, subscribe, komen and share sebanyak-banyak. Kalau kau rasa benda ni yang best, share banyak-banyak. Dan jangan lupa juga picit lonceng tepi tu, tahu, agar kalau aku upload video terkini korang tak ketinggalan. So ibaratnya sebagai membagi semangat untuk aku mengembangkan lagi channel aku ni. Okay,
Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat malam, guys. Kita jumpa next video seterusnya. Jaga-jaga. Ada yang memerhati, guys.